dan satu perjalanan yang perlu kita akan lalui sebentar lagi dalam hidup kita. Dalam keadaan yang kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita hidup, maka kita diajar supaya belajar dan belajar. Belajar bagaimana saat mati, dan belajar bagaimana saat dimatikan. Kemudian belajar bagaimana lepas pada mati. Dan suasana yang kita akan lalui ini, tak ada orang yang boleh cerita pada kita kecuali datang daripada Nabi Muhammad SAW, dan juga datang daripada Al-Quran Karim yang mengajar pada kita tentang perjalanan itu. Tajuk yang kita bincang daripada tajuk yang khusus yang kita belajar ini ialah membicarakan tentang masalah talqin, masalah yang disebut dengan kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di keadaan mana hampir dengan kematian pada seseorang. Biasanya kita sebut tentang talqin orang kita ni pada mati. Di Malaysia kita ni bila sebut saja talqin, digambarkan tentang pada mati. Tapi sebenarnya talqin ini ialah waktu mana sebelum daripada mati, sebelum daripada kematian seorang. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sebut laqinu mautakum bila ilaha illallah. Rasulullah sebut, kamu hendaklah laqinu, kamu kena talqinkan, ataupun kamu lantunkan, ataupun kamu sebutkan, ataupun kamu ulangkan kepada orang yang hampir dengan kematian itu dengan la ilaha illallah. Maknanya talqin ni lepas pada sebelum daripada kita mati, sebelum daripada kematian itu, maka berlakunya talqin. Beza dengan kefahaman kita. Kita faham bahawa talqin ini lepas pada mati. Sebenarnya dalam Islam ialah Islam ni ada ke tak ada talqin? Ada talqin, tapi waktu mana belum daripada kematian seorang. Kita nak talqin apa dia? Rasulullah SAW sebut, kamu kena talqin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dipanggil talqin. Sebab tu Rasulullah SAW sebut, siapa yang boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum daripada dia mati, wajabat lahu syafaati. Dalam satu riwayat kata, wajib aku bagi syafaat pada diri dia. Dalam satu riwayat kata apa dia? Man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di penghujung kehidupan dia, tak ada lagi kalimah yang lain kecuali kalimah itulah yang disebut di penghujung kehidupan dia, aku jamin dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini cara Rasulullah SAW nak sebut, dan Rasulullah nak galakkan supaya kita memastikan di kalangan kita, kalau berlaku saja kematian, tolonglah bagi peluang pada orang yang hampir dengan kematian itu menyebut kalimah-kalimah yang mengingatkan pada Allah. Kalimah yang ingat pada Allah ni kalimah yang paling besar yang disebut dengan la ilaha illallah. Kalau kita boleh sebut la ilaha illallah, itulah yang paling bernilai dalam hidup seseorang. Kita dah baca dah dalam perbincangan kita sebelum daripada ini. Hari ini kita akan sebut sampai bila ucapan talqin itu mesti diulang. Ini tajuk yang kita nak bincang. Sampai bila kita mesti membaca talqin. Ini yang kita kena sebut pada seorang. Sampai bila kita kena sebut? Katanya tuan kitab kita ni, bila orang yang akan meninggal dunia boleh membaca talqin sebanyak sekali saja. Yang nak meninggal dunia tu tiba-tiba dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jangan kamu suruh lagi untuk mengulanginya sehinggalah pagi tiba, sehingga pagi tiba. Maknanya sehinggalah kalau dia dekat nak niat di waktu mana malam itu dia sebut dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu jangan diulang lagi. Sekali cukup dah. Sekali cukup. Lepas itu jangan paksa dia. Paksa sebut lagi kita sebut demikian. Jangan. Cukup dah. Kita ajar pada dia sekali je untuk dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para ulama tidak suka memperbanyakkan membaca talqin. Ulama tak suka diulang-ulang bacaan talqin bagi orang yang akan meninggal dunia, bagi orang yang dekat nak meninggal dunia.
Bila orang yang akan meninggal dunia tersebut telah faham, maka cukuplah memadai kita sebut sekali pada diri dia supaya dia mati dalam keadaan dia sebut la ilaha illallah. Ini kena pesanlah pada anak-anak kita pun sama juga. Kalau anak-anak kita waktu mana kita dekat nak meninggal dunia nanti, kita ajar terus pada dia. Kalau mama dekat nak meninggal dunia, sebut sekali. Dan kalau mama dah sebut dah kalimah la ilaha illallah ataupun umi dah sebut dah kalimah la ilaha illallah itu, maka kamu jangan paksa-paksa dan ulang-ulang lagi kalimah demikian. Cukup dah. Dia sebut demikian tu satu benda yang paling bernilai dah pada diri dia. Kerana itu kalimah thayyibah yang terakhir yang dilafazkan di atas muka bumi ini semua. Ibnu Al-Mubarak berkata, ajarkan orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan talqin. Orang yang dekat nak meninggal dunia, kamu ajar pada dia untuk dia ni sebut la ilaha illallah. Talqin itu la ilaha illallah nah. Ajar orang yang dekat nak meninggal dunia ni, kamu sebut la ilaha illallah. Jika dia telah mengucap talqin tersebut, maka tinggalkanlah dia. Kalau dah dia ucap dah, kamu jangan duduk sebelah dia lagi dah. Jangan sibuk lagi cerita nasi lemak ada, nasi lemak nak makan. Kita sibuk tak bagi tahu pada dia benda demikian, jangan. Kalau dia dah dekat dah, dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tinggal. Di bangun tinggal. Cukup dah. Jangan biarkan dia berborak, bercakap dan sebagainya dengan kita lagi, jangan. Ataupun dia tengok, apabila kita sebut, kita jumpa dengan dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pun sebut. Lepas tu dia bercelik mata, dia tengok sampai bila dia tanya. Sampai bila dia tanya demikian. Datang dengan siapa? Dah mula. Habis la ilaha illallah tadi. Kita hanya diajar supaya kalau dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu pun tinggal terus dah. Minggu bangun tinggal. Cukup dah dengan cara demikian. Kenapa? Kerana itulah kalimah yang paling baik untuk dia menyebut, dan dia tak banyak lagi cakap tentang urusan-urusan lain. Kalau kita bagi tahu pada dia, ketibaan kita pun tak ada nilai dah. Tak ada manfaat pun untuk dia. Sekadar satu ilmu pengetahuan saja biasa. Tapi kalau sekiranya kita boleh ajar pada dia benda yang paling bermanfaat, kalimah la ilaha illallah itu, kita boleh ajar daripada dia pun sebut terus. Maka kita tinggal, kerana benda itu paling bernilai dah. Dan waktu mana kita boleh sebut kalimah-kalimah demikian pada orang yang hampir dengan kematian. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, perkara tersebut dilakukan kerana jika si mati diajar terus-menerus untuk membaca talqin atau mengulangi talqin itu, maka dia akan merasa terusik dan bosan. Kamu paksa dia ulang kita sebut, ulang kita sebut demikian. Ulang, lama-lama dia bosan. Dia kata, sebut dah kan? Dia jawab demikian. Dah habis. Dia nak marah dah dengan kita sebut kalimah demikian. Jangan. Waktu mana orang dekat dengan kematian ini, kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia pun diam tu cukup dah. Kita pun tak payah lagi dah bercakap apa-apa dengan dia, bimbang, dia ni jadi bosan dengan kehadiran kita. Sebab itu dalam kita ziarah orang sakit, jangan lama. Dalam Islam suruh ziarah orang sakit ni sekejap-sekejap ni. Zur riban tasda' hubban. Jangan kamu ziarah kerak, tak apa. Berbanding daripada kami ziarah lama kemudian sekali je. Itu dalam Islam tak nak. Kamu kerak tak apa. Kerak datang tengok muka, nampak muka sekejap. Kita tanya macam mana dengan solat, macam mana dengan jaga syariat. Dia pun jawab. Kita kata sebutlah syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia sebut saja, kita berikan bangun tinggalkan dia. Itu cara demikian. Kita tak masuk ziarah orang sakit ni, daripada mula boleh ziarah sampai nurse kena sebut dah habis masa ziarah. Ini sampai demikian kita. Jangan ziarah orang sakit sekejap je. Sekejap je. Kerana apa dia? Kerana dia ni penat. Dia penat. Apabila dia penat, dia nak melayan kita lagi. Madailah pada kita di waktu itu, kita pergi ziarah sekejap pada diri dia dan menunjukkan muka, dan kita sebut benda yang syariat apabila tinggalkan dia. Itu cara yang terbaik dalam kita ziarah ini. Cara itu juga boleh menjadikan kemudian sehingga syaitan dengan mudah menjadikan lidahnya berat untuk mengucap talqin tersebut. Kalau dia dah bosan dah, syaitan pun memberatkan. Kamu tak payah sebut-sebut dah, kejap-kejap lagi kamu boleh sebut lagi, katanya syaitan. Jadi oleh demikian, kamu tak payah sebut-sebut. Biar kamu ni waktu mana
kerana kamu sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, dah cukup dah tu. Katanya syaitan ni ganggu pada orang yang hampir dengan kematian tadi. Kalau itu juga boleh menjadi salah satu penyebab su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang lebih besar lagi, kalau kamu duk paksa dia untuk dia ulang kalimah la ilaha illallah tadi, dia akhirnya jadi bosan dan dia marah pula dengan kita, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ni yang paling bimbang lah. Kerana orang ni, dia penyakit orang yang sakit, dia nak cepat sembuh. Itu kaedah. Orang yang hampir dengan kematian, dia nak suruh cepat-cepat mati. Ini dia akan jadi demikian. Jadi apabila dia Allah lambatkan lagi, di waktu tu lah dia akan jadi kebosanan. Bosan ni lah yang akhirnya syaitan ambil kesempatan untuk nak suruh orang dia menguasai diri dia, dan akhirnya dia tak ingat lagi pada Allah SWT. Rugilah dia panggil. Ini juga diamalkan oleh Amr bin Al-Mubarak, yang diajar oleh Amr bin Al-Mubarak, seorang wali Allah dan juga di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang dia waktu mana dia ajar orang yang meninggal dunia, hampir meninggal dunia, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tinggal. Dan anak-anak sebut demikian juga pada para sekalian, kalau ziarah sesiapa lagi, siapa yang sakit lepas pada ini, apabila kita nak berpisah, kita suruh dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas pada itu, kita pun tinggal. Tak payah lagi bercakap yang lain. Kita kata kita nak berpisah ni, saya nak balik dah ni. Jadi di antara benda yang saya nak minta, kamu sebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita pun berikan bangun tinggal terus. Itu di antara cara lah kita dalam kita nak ziarah orang yang sedang dalam keadaan sakit. Al-Hasan bin Isa mengatakan bahawa Ibnu Al-Mubarak berkata pada ini, talqinkan aku jika aku akan meninggal dunia. Ibnu Al-Mubarak disebut, kalau aku dekat dengan meninggal dunia, kamu tolong talqinkan aku. Tolong talqinkan aku apabila aku dekat nak meninggal dunia, dan berhentilah ketika mana aku telah membaca talqin sebanyak 2 kali. Ibnu Al-Mubarak disebut, kalau aku dah ulang sebanyak 2 kali, kamu berhentilah ajar pada aku kalimah talqin tadi. Dan kita boleh faham kan, maknanya lepas pada ni, kita ni jangan ingat talqin lepas pada mati tak. Talqin lepas pada mati itu, dia talqin untuk orang hidup. Dia tak jadi talqin untuk orang yang mati. Kalau kita duduk atas kubur kan ramai mana orang yang lepas pada meninggal dunia, wahai Ahmad binti Minah disebut. Sekejap lagi kamu akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, akan bertanya soalan pada kamu, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka. Kamunya diajar supaya jangan takut dan jangan gentar. Jawablah dengan jawapan yang tegas. Diajar demikian. Yang dalam kubur tu kata jangan takut tu imam, cuba tukar tak imam. Tukar tu imam turun bawah, saya naik ke atas. Tahulah takut tak takut. Kadang-kadang kita ni mengajar orang dalam kubur, tak lah. Sebenarnya talqin orang yang lepas pada mati tu mengajar orang yang hidup. Ni kita sedang belajar tentang orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana jawatan dia, bagaimana kebesaran dia, bagaimana apa yang ada pada dia, dah tak ada dah. Yang ada apa dia? Yang ada pada diri dia ni adalah amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah SWT. Kalau betul nak talqin sebelum daripada dia meninggal dunia. Ajar pada dia, kamu jangan takut, jangan kamu gentar. Depan kamu ialah yang disebut dengan alam yang luas dan terbentang. Depan kamu, kita sebut awal-awal lagi. Sebelum daripada dia meninggal dunia tu, kita dah ajar dah pada dia. Yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, lakinu mautakum. Maknanya talqinlah orang yang dekat dengan mati. Bukan talqinlah orang yang sudah mati, tak. Tetapi Rasulullah kata, talqinlah orang yang hampir dengan kematian. Supaya apabila dia hampir dengan kematian itu, dia meninggal dunia dalam keadaan sebenar-benar meninggal dunia yang disebut dengan husnul khatimah. Ni kecoh ni kat negara ni, faham betul-betul. Faham betul-betul. Maknanya yang kita belajar ni, yang kita faham, talqin ni bila dekat dengan nak meninggal dunia. Ada ke tak ada talqin ni? Ada. Ada pun talqin lepas pada meninggal dunia tu, sebenarnya itu ucapan untuk orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup tu, kamu dengar sini, kamu belajar sini daripada orang yang meninggal dunia. Walaupun kamu raja, walaupun kamu menteri,
walaupun kamu yang berhormat, walaupun kamu ustaz, walaupun kamu apa pun, kamu mati, kamu tak bawa harta benda kamu. Kamu bawa apa dia? Yang disebut dengan amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kita ni macam seolah-olah sebut pada orang dah meninggal dunia. Sebenarnya bukan kita sebut pada orang meninggal dunia, kita sebut pada orang yang masih hidup. Belajarlah daripada kematian yang telah terjadi ini. Anda faham kan? Ada orang tanya, habis itu kenapa dibinkan pada mak? Dibintikan pada ibu, tidak dibinkan pada bapa? Yang tu pun kita masih lagi tak jumpa sebab. Dan anda masih sampai hari ini anda tak jumpa lagi sebab. Kenapa dia sebut kepada binti ibu dan binkan pada ibu ini? Sebab yang anda belajarnya, di antara suruh binkan pada ibunya ialah syaitan. Syaitan dia nak sangat dibinkan pada ibu sebab dia tak mengiktiraf perkahwinan. Itu asal dia. Dia asal dipanggil demikian. Syaitan ni dia tak mengiktiraf apa, dan dia tak mengiktiraf yang disebut dengan perkahwinan. Yang anda heran apabila pergi ke kubur tu, apabila lepas pada ke bumi mayat, dibinkan pada ibu. Padahal patutnya bin pada bapa lah. Kerana dia ni bapa yang sebenar dan keturunan dia yang sebenar. Ibu tu memang kamu tak bin pun pada ibu, dia tetap keturunan ibu. Itu cara dan bagaimana Islam mengikat seseorang dengan dibinkan pada bapa. Suatu kalau para haniskan dalam perubatan Islam, kalau para haniskan pergi jumpa dengan tokoh umum, minta bin pada ibu, jangan berubah dengan dia. Kenapa di antara tanda-tanda umum dibinkan pada ibu? Dalam perubatan Islam kan, kalau para haniskan belajar dalam bab perubatan Islam, dia kata tak boleh dibinkan pada ibu. Bin ni mesti pada apa dia? Bin kepada, bintikan kepada bapa. Kan dalam Islam ni bin dan binti pada bapa. Bahkan kalau dibin ataupun dibinti kepada bapa angkat pun haram hukum dia. Kita boleh bayang haram hukum dia. Bagaimana kalau dibinkan pada ibu, dibinkan pada selain daripada bapa? Sehingga kan Zaid bin Harithah itu asalnya dibinkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tegur Nabi Muhammad, jangan kamu binkan pada kamu, jangan, tetapi dibinkan pada ayah mereka yang telah melahirkan, ibu yang telah melahirkan daripada keluarga yang telah melahirkan ini. Sebab tu kita hari ini kita fahamlah konsep talqin ni. Kalau para haniskan tanya talqin ni ada ke tak ada? Ada. Tapi bila masa kena talqinnya, masa dia sebelum daripada orang mati, bukannya lepas pada mati. Kalau dah lepas mati, kita sedang ajar pada siapa? Ajar pada orang hidup. Dia tak mengajar pada orang yang sudah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ni kena fahamlah di kalangan kita, sehingga kan tempat kita ni berkelahi-kelahi dalam bab ini. Ada di kalangan kita sampai peringkat jadi puak-puak kerana beliau dalam masalah talqin tersebut. Ada anak sebut boleh tak boleh talqin lepas pada mati? Boleh. Tapi kita sedang talqin pada siapa? Talqin pada orang yang hidup. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pada kematian sahabat, Rasulullah bingkang angin. Rasulullah buat ucapan. Rasulullah kata beliau, ayuhan nas, wahai manusia semua, aku lihat kamu ni, aku lihat seolah-olah kehidupan kamu ni tak ada jadual kematian. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Dan aku lihat seolah-olah tak menjadi wajib bagi Allah untuk mematikan kamu. Wa ka'annal ladzi nusyai'u minal amwal safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Kamu ni tinggalkan orang mati ni, kamu hantar mayat ke kuburan, kamu letak mayat dalam kubur, kemudian macam kamu hantar orang bermusafir, kata Rasulullah. Numbawiuhum ajdasuhum. Kamu tinggalkan jasad mereka dalam tanah ini. Lepas tu kamu balik wa naqulu mirasihim. Kamu makan peninggalan mereka. Ka'annam khalladuna ba'dahu. Kamu ni makan harta pusaka tu macam kamu ni kekal lepas pada kematian seorang ini. Wa nasina kulla wa'izah. Kamu lupa segala peringatan Allah. Wa aminna kulla ja'ihah. Dan kamu rasa aman daripada kemarahan dan kemurkaan Allah pada kamu. Ini hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ayuhan nas ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba
Dengan tujuan apa dia? Rasulullah SAW ingatkan sahabat lepas pada orang meninggal dunia, Rasulullah talqin untuk sahabat-sahabat yang masih hidup. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kamu belajar daripada kematian yang berlaku pada sorga. Kalau betul nak talqin orang yang dekat-dekat mati. Kita pula, orang dekat mati, kita cerita bab mati, kita rasa aib. Orang kita kan, kalau kita pergi dekat dengan orang dekat dengan dunia, kita sebut depan nanti ada pada mahsyar, kita sebut keluarga di memandang nak suruh mati dia kata. Keluarga kita pergi dekat dengan orang yang sakit. Misal contoh ni, kita sebut jangan berhenti dah sebut la ilaha illallah. Kalau dah mati kejap lagi, kita kata kejap lagi akan datang malaikat, akan datang begini, akan datang begini. Kemudian jawab dengan jawapan yang tenang, jangan bimbang. Sebenarnya itulah talqin. Itulah talqin. Orang yang dekat nak meninggal dunia tu, orang yang sakit tu, kita cakap benda demikian. Orang kita pula, dia jadi aib kalau kita cerita orang yang sakit tu, tengah sakit teruk, kita cerita bab mati, aib. Orang kita dia nampak demikian. Kan kalau kita pergi dekat dengan orang yang sakit teruk, kita kata biasanya sakit-sakit macam ni mati ni. Orang kita pun dia kata dia ni macam nak suruh mati je orang ni. Patutnya kita punya bahasa yang lembut. Saya bimbang, takut-takut dengan kesakitan yang berlaku ini, dengan keadaan yang berlaku ini membawa pada kematian. Tetapi jangan bimbang, di hadapan nanti ialah perjalanan yang cukup indah yang Allah jadikan bagi orang mukmin. Kalau kita mati dalam keadaan beriman pada Allah, begini. Yang diajar, kita sebut kalimah-kalimah yang baik ni. Itulah kalimah talqin yang sedang kita ajar. Lalu kita sebut pada dia, orang yang sakit tadi, kita sebutlah, mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun di waktu itu nikah bangun tinggal cukuplah. Berakhirlah kita dalam talqin dia dan mengajar dia untuk saat dia mengajar depan Allah sedemikian itu. Ni sebab tu kita kena sebut pada awal-awal lagi pada keluarga kita. Kalau haniskan balik nanti, ingatkan pada keluarga masing-masing. Kalau saya hampir dengan nampak tanda-tanda yang saya ni hampir dengan kematian, pesan pada suami, tolonglah berbuat sesuatu untuk saya. Kita pesan pada isteri kita, tolonglah berbuat sesuatu untuk saya. Apa dia? Sesuatu yang besar, tolong talqinkan saya dengan la ilaha illallah. Nak tahu saya ni menghadap depan Allah senang je. Tengok hidung saya dah mula jatuh secontoh. Hidung kita dah mula jatuh, telinga kita dah mula mengecut masuk ke dalam, telapak kaki kita dah mula turun sedikit demi sedikit. Itu tanda kematian kita semakin hampir. Kita sebut demikian. Lepas pada ni pakat tengok hidung masing-masing. Tengok hidung jatuh ke tak jatuh. Kita pesan pada keluarga kita, tanda-tanda kematian itulah. Kita nak meninggal dunia tu dah berlaku dah. Kuku kita ni berubah menjadi warna coklat. Nak sebutnya sampai dengan demikian, dah berubah dah. Kemudian sejuk-sejuk dah, kaki kita dah sejuk-sejuk dah, tangan-tangan kita dah mula sejuk-sejuk. Itu tanda kematian kita menghampiri pada diri kita. Orang yang dekat lagi dengan mati, dia sendiri terasa saat mana dia hampir dengan kematian tu, rasa sejuk yang amat sangat di pusat dia. Di pusat dia tu, dia rasa sejuk yang amat sangat. Dan lepas pada itu, kesejukan itu turun mendadak ke bawah sikit, sampai ke rahim dia ataupun sampai ke tempat aras kemaluan dia sikit. Kemudian mendadak naik terus, naik sampai ke atas. Dia naik tu sampai ke atas ni, waktu tu segala urat-urat kat bawah tu melonjak naik. Kita di waktu tu kita tahu dah, waktu tu sempat lagi ke kita mengucap? Sempat lagi. Hatta wargarin, sehingga dah sampai di halkum. Apabila perut kita ni dah naik sampai ke atas, kemudian dalam organ dalaman kita ni dah mula mengecut, dah tak berfungsi lagi dah, terhenti. Pankreas kita dah tak berfungsi lagi. Kemudian apa lagi? Bahan-bahan badan kita dah tak bergerak lagi dah. Semua dah naik. Waktu mana naik sampai ke atas tersebut, mulut kita boleh sebut lagi la ilaha illallah. Jangan sampai parah dada. Apabila pak sampai parah dada dia, roh ni sampai parah dada, maka di waktu tersebut kita sebut la ilaha illallah pun tak diterima dah dari sisi Allah. Disebut sampai parah, dalam satu ayat kata sampai di halqum. Tetapi yang sebaik-baiknya kat bawah tu lagi dah sebut dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan diam. Itu kaedah apabila hampir kematian pada kita
Kita dah rasa dah kematian dah ni. Memang confirm kita mati. Confirm dah kita mati. Maka kita di waktu sebut, rasa dah di hujung kaki kita dah berat dah. Mula kita sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ajar lagi pun kita diam. Diam dah kita. Kerana kita dah sebut, jangan pedulikan lagi orang. Orang sebut lagi La ilaha illallah, La ilaha illallah. Misal contoh, kita diam. Diam. Kenapa diam? Kerana kita sedang menghadap di hadapan Allah di saat mana ruh nak keluar daripada jasad kita. Diam sekarang ni bukan ruh nak keluar dari tanah kami. Mana diam semua. Nak gambarkan kenapa kita di waktu itu. Kerana di waktu tersebut saat yang paling penting. Kerana syaitan pun sedang kabur. Jangan mencak, syaitan sebut. Kemudian dalam masa yang sama pula mereka sebutlah La ilaha illallah. Waktu mana kita boleh sebut juga La ilaha illallah, ataupun kita sakit yang asalnya, dia sakit waktu mana nak keluar roh dari jasad kita ni, Rasulullah SAW sebut bagaikan 100 kali lipasan mata pedang. Disebut waktu mana sakit sangat, kita tak tahu nak buat apa dia, sehingga gigi-gigi kita ni mengetap. Gigi kita, apabila kita sakit sangat sampai kita tak boleh nak kawal lagi pemikiran kita. Pemikiran kita tak boleh nak kawal. Orang ni sekarang pernah rasa sakit yang amat sangat, orang ni sekarang tak terkawal. Di antara benda yang tak terkawal apa dia? Yang disebut dengan otak kita tak berfungsi lagi di waktu itu. Waktu mana akal kita tak mampu berfungsi, maka mulut kita di waktu ini kita diajar supaya jangan kita mati terus jangan. Tetapi sebut juga La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka ni sedang kabut ni, cari kat mana ruang La ilaha illallah. Mereka ketuk-ketuk tangan kita nak suruh sebut La ilaha illallah. Sampai tak jumpa juga. Dalam hadis Rasulullah SAW cerita pada kita, kalau tak jumpa juga La ilaha illallah ni, mereka tepuk kaki. Tepuk dagu sekarang. Tepuk dagu kita ni gerak saja dagu kita tu, lidah kita gerak sikit Allah pun mereka cabut terus. Nak suruh matinya dalam keadaan La ilaha illallah. Tak mudah di saat yang demikian. Kerana saat itu saat yang paling terlalu suka dalam kabut. Macam kita kan, kalau kita banyak sangat benda yang kita berfikir, orang datang cerita pada kita ni, orang tengah cerita pada kita, kita tak dengar benda yang disebut. Kadang-kadang kan anak kita cerita, kita banyak sedang berfikir tempat lain. Anak kita cerita, Mama dengar, Umi dengar tak cakap ni. Kita kata, apa? Cuba ulang benda. Kenapa kita jadi demikian? Kerana pemikiran kita menerawang tempat lain. Sama juga dengan kita waktu mana hampir dengan kematian. Hampir dengan kematian ni, banyak benda ni, tekanan nak menanggung rasa sakit yang amat sangat. Dalam masa yang sama, di saat mana roh kita nak keluar, dalam masa yang sama nak tinggal segala barang yang telah kita simpan. Kemudian kita nak melalui saat yang di hadapan, kemudian kita bimbang bagaimana tempat kita di hadapan dalam syurga nanti. Semua tu di saat berkecamuk, masa yang sesingkat itu perlunya kita sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga kan Rasulullah pesan, kalau kamu pergi jumpa dengan orang yang saat nazak dia, kamu tolonglah ajar La ilaha illallah. Kenapa kena ajar La ilaha illallah? Kerana suka nak sebut La ilaha illallah. Tak mudah kan. Dan nak sebut dalam hadis Rasulullah sebut, di kalangan umat aku 10,000 umat aku tu, hanya seorang boleh sebut La ilaha illallah. Daripada 10,000 kita boleh bayang umat Rasulullah SAW ini, hanya seorang yang boleh sebut kalimah ini dengan kalimah thayyibah. Bayangkan kalaulah sekiranya kita ni tak ada ilmu dan tak ada persiapan di saat itu, tentu menjadi sukar. Dan kita perlu pada support, memerlukan orang yang memberi sokongan dengan hampir-hampir kematian dalam kehidupan kita. Maksudnya apabila orang yang akan meninggal dunia sentiasa mengingati Allah SWT dalam hati. Siapa-siapa yang dia rasa bahawa dia akan meninggal dunia, jangan tinggal dalam hati dia yang dia akan mati. Kita nak pejam mata malam nak tidur, kita tak tahu, boleh jadi malam ni malam terakhir dalam hidup. Kita pun sebut sebelum daripada kita diam tu, mulut kita sebut La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulut kita tu, kita pun diam terus. Ini paling tidak. Kerana dia takut kita ni dikejutkan di saat mana dalam keadaan yang kita sudah sejuk, tubuh badan kita tak mampu lagi bergerak, kematian sudah sampai pada diri kita di saat itu. Kita naik kenderaan,
sebutlah suata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana apa dia? Kerana bimbang di saat mana kita berada di atas kenderaan ini, bila-bila masa kita akan menghadap depan Allah. Kemelangan, bisa contohnya. Kemelangan pula pelik-pelik sekarang kan. Kemelangan kita tak jangka pun. Kadang-kadang sekejap je. Bukan kesilapan kita pun, kesilapan orang lain. Kesilapan orang lain, tengok-tengok kita menghadap depan Allah. Ini maknanya benda-benda yang sedemikian rupa ni sentiasa ada dalam hidup kita, bahawa mati ni akan menjelma pada kita bila-bila masa dalam hidup kita. Kemudian bukan amalan lidahnya sahaja. Jika lidah sahaja yang cakap tetapi hatinya tidak, maka perkara itu pun tidak bermanfaat bagi diri. Kalau sekadar lidah saja yang sebut la ilaha illallah tapi hati tak sama dengan la ilaha illallah, pun tak ada manfaat. Nak pada kita je, biar daripada hati dan juga lidah tu serentak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya dalam keadaan yang kita waras, dalam keadaan kita sedar, mulut kita boleh sebut kalimah thayyibah tadi. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Nu'aim bahawa Abu Zur'ah berada di pasar bersama Muhammad bin Salam, sedangkan Al-Munzir bin Syazan dan beberapa orang ulama sedang membincangkan hadis mengenai talqin. Ulama sedang berbincang tentang talqin. Mereka malu ketika melihat Abu Zur'ah datang. Maka mereka berkata, wahai sahabat kami, mari kita belajar hadis ini bersama-sama. Apabila tengok orang-orang alim datang, lalu masing-masing sama-sama orang alim ni, dia tahu dia orang alim ni datang, lalu dia kata, jom kita belajar hadis ini. Abu Zur'ah kata, ketika dia sedang berada di pasar, daripada Abu Hashim, daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Saleh bin Abu Gharib, daripada Kathir bin Murrah Al-Hadrami, daripada Mu'adz bin Jabal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, wa fi riwayatin haramahu Allah 'alan nar. Rasulullah SAW sebut, sesiapa yang kalimah yang terakhir yang terlepas di bibir di saat mana dia di atas dunia ini, mulut dia sebut la ilaha illallah, aku jamin dia dimasukkan ke dalam syurga. Dakhala al-jannah. Boleh sebut la ilaha illallah ni jaminan untuk ke syurga. Jaminan untuk ke syurga. Dalam satu riwayat yang lain sebut haramahullahu 'alan nar, dan Allah haramkan ke atas diri dia api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak gambarkan tentang kalimah, siapa yang boleh ajar pada orang tu halal salih pada diri. Di penghujung pada kehidupan dia, selain daripada dia sebagai seorang yang soleh, tiba-tiba dia ajar pula pada orang lain. Allah SWT nilai ganjaran yang dapat pada orang yang disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun tak tunggu orang ajar lah. Di kita ni, tolong kita ni senantiasa ulang dan ulang, tajdidkan kalimah, perbaharui kalimah ini dalam hidup kita ni. Sepanjang hidup kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kita malas untuk nak sebut la ilaha illallah. Ibu-ibu kita yang dulu kalau dia nak marah anak-anak, dia biasa sebut la ilaha illallah budak ni, la ilaha budak ni disebut. Dia tak sebut habis. Kita sebut tak kena sebut habis. Sebutlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah yang jangan terhenti, bahkan kita sambung kalimah itu menjadi kalimah thayyibah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Syubrumah, dia berkata, aku bersama Amir Asy-Sya'bi mendatangi seorang yang akan meninggal dunia. Sesampainya di sana, kami melihat orang tersebut disuruh membaca talqin terus menerus. Diajar supaya sebut la ilaha illallah terus menerus, sehingga perkara itu terasa berat baginya. Sehingga akan rasa berat bagi orang itu. Ialah dah sakit. Orang yang sakit, tiba-tiba kita paksa dia buat satu benda yang membebankan. Beban apa dia? Nak sebut la ilaha illallah ni beban. Beban dah di waktu itu. Kecuali dia boleh sebut juga terlampau juga la ilaha illallah tersebut, maknanya satu benda yang ringan dah pada diri dia. Patutnya sekali cukup pada diri dia, tapi diulang lagi sehingga perkara itu rasa berat bagi Asy-Sya'bi. Kemudian kata pada orang yang menyuruh tersebut, bersikap lembutlah pada orang sakit itu. Lalu Asy-Sya'bi kata, kamu janganlah paksa-paksa dia, jangan. Sebutlah la ilaha illallah sekali cukup. Jangan kasar dan jangan tekan dia. Ialah kita nak suruh pastikan dia masuk dalam syurga, nak suruh dia masuk dalam syurga, paksa dia.
Nak suruh dia masuk dalam syurga? Jangan paksa dia meningkat. Pastikan pada dia. Kenapa? Anda nak sebut satu lagi. La ilaha illallah ini dia tak mudah nak sebut. Kenapa? Kerana berdasar pada amalan. Amalan yang menghalang daripada sebut la ilaha illallah. Anda buat contoh kan pengajian yang sudah nak sebut. Di antara benda yang menghalang nak sebut la ilaha illallah apa dia? Bila seorang itu derhaka pada kedua bapa. Derhaka pada kedua bapa dia, memang susah nak sebut la ilaha illallah. Al-Qamah tu pun sahabat Rasulullah pun diajar. Rasulullah datang ajar pada Al-Qamah nak sebut la ilaha illallah. Tak mudah, tak senang nak sebut. Tak boleh nak sebut Al-Qamah. Nak sebut ni, nak sebut tapi tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut ni. Kenapa? Yang ni menghalang. Yang dosa tadi menghalang. Dosa apa lagi menghalang? Dosa yang menyebabkan jadi halangan. Nusyus. Seorang isteri yang nusyus terhadap suami dia. Nusyus maksudnya apa dia? Derhaka pada suami. Satu, anda biasa sebut, ulangkan permohonan maaf pada suami ini berulang kali dalam hidup. Berulang, tapi jangan sampai dia bosan pula. Maknanya, kita sebut pada dia, bang, maafkanlah saya bang, dosa-dosa saya pada abang dan sebagainya. Dia kata, saya dah maaf dah. Belum buat dosa lagi saya maaf. Ada suami yang sebut ni. Maknanya belum buat dosa dah maaf dah. Katanya suami demikian. Maknanya habis tu. Kita dengan dia. Dia dah reda pada kita. Ada halangan. Para hadis kan paling bahagia kalau ibu-ibu meninggal dunia dalam keadaan yang suami reda. Tak adalah benda yang paling lebih bahagia dalam hidup ini. Lepas pada Allah kita jaga, lepas pada kita jaga Rasul, kemudian suami kita reda pada. Jangan kita meninggal dunia dalam keadaan secari luka yang ada pada hati suami kita. Waktu mana seorang isteri, waktu mana dia meninggal dunia, suami dia pendam saja. Nah, dia ni depan orang sengis-sengis dari suami. Tapi dalam hati suami itu rasa tapi depan mak, depan ayah kamu lagi jaga, tapi belakang dia tak pandai jaga. Ayah ni yang suka. Kita biasa mengulang dalam masyarakat kita ni, ulang apa dia? Anak derhaka. Kita jarang sebut nusyus. Padahal nusyus ni pun ramai mana yang sedang nusyus sekarang. Ramai mana orang yang tak boleh nak jaga ini. Anak derhaka tu memang satu benda. Yang anak derhaka ni khusus pada orang lelaki yang ada mak ayah dan ada mak mentua dan ayah mentua. Jadi anak derhaka ni. Tetapi seorang perempuan, nusyus itu boleh terjadi. Yang kita kena ulang, kena jaga yang tersebut. Jangan sampai peringkat dia mati dalam keadaan dia nusyus. Dia mati walaupun ada sekali suami dia tak puas hati dengan dia, sakit hati dengan dia, bayang macam mana terhalang. Dan di akhirat kita kata tak apa, kalau mati nanti orang tua ni maaf saya. Kita sebut demikian. Jangan main-main. Di akhirat nanti saling dakwa-dakwi akan berlaku. Dakwa pendakwaan ini dia akan berlaku. Suami ni tak nak mengaku dah. Ada. Tiada maaf bagimu. Suami. Kenapa dia tak ada maaf? Di akhirat. Kerana masing-masing nak pahala. Semua dalam Al-Quran sebut. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Suatu hadis Rasulullah cerita tentang isteri nusyus ini terlampau banyak. Bukannya sikit lah. Hadis Rasulullah cerita tentang isteri yang berpaling daripada suami, tidur dalam keadaan suami tak reda. Dia anak start daripada malam itu sampai pagi esok. Isteri yang keluar rumah dalam keadaan yang dia keluar rumah tanpa kebenaran suami dia. Dia keluar daripada rumah tanpa kebenaran suami dia. Dia pergi berjalan merayau, pergi jaya dan sebagainya misalnya. Dia pergi balik senyum je kat rumah dia. Suami dia tak tahu pun dia keluar ke mana. Dia buat demikian. Dia nusyus. Dan nusyus ini dalam keadaan yang demikian tersebut, maka dia lakukan benda demikian, Allah laknat sepanjang perjalanan dia itu sehingga dia balik pada rumah yang dia tinggal bersama dengan suami. Yang ni benda yang besar ni. Besar dekat mana? Dekat la ilaha illallah. Kita nak sebut la ilaha illallah ni, dia bukannya perkara yang mudah begitu saja tidak. Tetapi yang ni kita nak kena jaga. Dua tiga benda ni. Soalnya nak sebut, ulanglah
Waktu mana dekat nak tidur je, tiap-tiap malam tu kita sebut, maafkanlah saya, jangan tidur dalam keadaan saya, dalam keadaan abang tak redha pada saya, ataupun rumah tangga ini tak terjaga kita. Dengan demikian, maknanya pohon kemaafan itu berterusan. Kerana tersinggung hati suami tadi, anda sebut dalam contoh yang mudah kan, yang berlaku pada Fatimah Zahra. Disinggung hati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sikit je, dia sedang bergurau, tapi terkeluar kataan yang kasar sikit, yang menyebabkan Sayyidina Ali terdiam. Sayyidina Ali itu tak cakap. Fatimah tu cepat-cepat minta maaf. Minta maaf tu sampai peringkat minta maaf ni nangis, bukan menangis biasa, ulang tu badan Sayyidina Ali, pusing tu badan Sayyidina Ali 72 kali pusing. 72 kali pusing. Kita ni 3 kali je. 3 kali pusing menyampah apa orang tua. Tua-tua pun mengajuk lagi. Dia dengan kita sama-sama tua je. Kita sebut demikian. Yang paling bahaya, ibu-ibu sekalian, minta maaf nak. Bila paling bahaya? Bila menjelang usia tua. Yang mula-mula kahwin memang boleh jaga suami, tapi apabila kita usia tua, kita pun tua, dia pun tua, sama-sama tua. Suami pula lagi tua, lagi banyak PN. Kebetulan dia jadi demikian. Lagi tua, lagi ber-PN. PN dia semacam dia dipanggil demikian. Yang masa tu lah masa yang suka. Kita pula masa ni kita nak sibuk dengan kita, nak sibuk dengan anak-anak lagi, nak sibuk. Satu tanggungjawab isteri ni, lagi dia berbeza, lagi dia mula-mula berumah tangga, sikit tanggungjawab dia. Lagi dia berusia lagi lama, lagi membesar. Dia lagi membesar. Sebab itulah orang perempuan di antara orang paling senang masuk dalam syurga. Dia hanya dapat redha suami dia, dia hanya jaga Allah, dia hanya jaga Rasul, dia masuk syurga terus. Itu mana yang dia nak. Tak kawan lelaki tak. Allah jadikan orang lelaki tak semudah orang perempuan masuk dalam syurga. Anda sebut kenapa? Kerana dia tanggungjawab dia dengan masyarakat, tanggungjawab dia dengan agama, tanggungjawab dia dengan ahli keluarga, tanggungjawab dengan mak ayah dan sebagainya. Besar benda yang ditekai. Manakala orang perempuan dengan masyarakat, dia tak ada tanggungjawab. Dia dengan keluarga tak ada tanggungjawab. Yang kena jaga apa dia? Ni, suami dia kena jaga. Yang ni tanggungjawab dia dengan jiran dan sebagainya. Itu soal nombor 2, nombor 3. Tak boleh demikian. Orang perempuan hanya jaga suami. Oleh kerana nak jaga suami ni, Rasulullah berpesan berulang kali. Rasulullah pesan, sehingga kan waktu mana Fatimah balik pergi menghadap Rasulullah, sebut pada Rasulullah, waktu mana Rasulullah tengok Fatimah balik nangis ni, dalam keadaan Ali karamallahu wajhah, tak dalam keadaan Ali karamallahu wajhah, tak redha lagi, tak maafkan lagi ni. Rasulullah tengok Fatimah balik nangis teresa-esa, ambil kain serban ni, redak Rasulullah tu hampa. Rasulullah hampa. Fatimah duduk atas ni, duduk. Sayang Rasulullah dengan Fatimah. Waktu mana Fatimah duduk, Rasulullah tanya, kenapa wahai Zahra? Zahra kenapa dengan kamu wahai Zahra? Rasulullah sayang dengan Fatimah ni sampai peringkat kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, tempat Rasulullah tidur, Rasulullah suruh Fatimah tidur. Sayang Rasulullah dengan Fatimah, sayang sungguh kan. Nak sebut gambaran, waktu mana balik itu dia ambil kain serban, hampa tempat, nak suruh duduk. Fatimah duduk. Lalu Fatimah cerita apa yang berlaku. Apabila cerita saja, Rasulullah tarik balik kain serban. Rasulullah tarik balik kain serban tadi. Turun kamu, turun. Rasulullah kata balik kamu. Balik kamu wahai Fatimah. Fatimah, Rasulullah SAW balik. Fatimah, kalaulah kamu mati di saat mana suami kamu tak redha pada kamu, aku Muhammad tak akan sembahyangkan mayat kamu. Rasulullah SAW sebut sampai banyak demikian. Nak sebut gambaran apa dia? Besarnya nilai seorang suami ini. Rasul Fatimah dengar ayah dia marah, dahlah suami marah, ayah berat marah, balik mengadu pada Ali, yang ayah marah benda yang berlaku ini. Lalu Sayyidina Ali kata, lain kali jangan diulang lagi perkataan yang sama tadi, supaya aku tidak tersinggung hati aku dengan kamu. Itu nak sebutnya besarnya kita dengan dalam hidup kita ni. Jangan main-main benda demikian. Kenapa terkesan dengan la ilaha illallah? Terkesan la ilaha illallah. Apa lagi halangan selain daripada nusyus ini? Halangan dalam hidup kita, halangan harta benda. Halangan harta benda, dia menghalang daripada sebut la ilaha illallah.
Ni dan kita sebut sebelum daripada ni ada 2-3 halangan-halangan yang anak sebut di antara benda yang tak boleh nak sebut la ilaha illallah, harta benda. Kenapa harta benda? Harta benda ni dia menjadikan halangan pada kita nak berinfak di jalan Allah di waktu itu. Dekat nak meninggal dunia baru teringat, Allah aku nak bagilah, nak bagi sanalah, nak bagi sinilah, nak bagi kat sana, nak bagi kat sini. Sedangkan masa tu dah tak ada. Masa dah tak ada, harta benda banyak lagi yang kita tahu kalau tinggal ni bertelagah ni berkelahi, hidup pun dah berkelahi, kalau mati lagi berkelahi. Kita tengok anak-anak kita kan, waktu mana kita hidup ni, kita depan dia pun dia dah bertelagah kan. Kalau kita mati tak jadi bertelagah. Nak sebut gambaran demikian. Ni harta benda ni jadi halangan kepada sebut la ilaha illallah. Sebab tu di antara 2-3 benda ni yang menyebabkan kita kena jaga awal-awal, jangan kita main-main dalam perkara demikian, kerana bimbang pada kita nak sebut la ilaha illallah itu menjadi sukar pada kita. Kemudian diceritakan tadi, lalu katanya Asy-Sya'bi kepada orang yang menyuruh sikap lemah lembut pada orang sakit itu. Orang sakit itu kemudian berkata, aku tidak peduli baik kamu mentalkinkan aku ataupun tidak. Aku tak peduli kan kamu sebut la ilaha illallah apakah, aku tak peduli. Dah jadi terbeban kan. Diulang-ulang. Orang sakit tadi, dia peduli apa lagi? Dia dah sakit. Habis dia sakit, dia tak peduli siapa lagi dah pada diri dia di waktu itu. Dia lalu membaca ayat Izja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyah hamiyyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Ketika orang kafir dia menanamkan rasa sombong dalam hati mereka itu rasa sombong cara jahiliyah. Rasa sombong jahiliyah itu fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketenangan pada rasul-rasul. Dalam keadaan orang kafir belaka, orang mukmin Allah jadikan kelapangan dada mereka. Dada mereka sebut wa ala al-mu'minin, ke atas orang mukmin, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah iltizamkan dalam hidup mereka tadi dengan kalimah, Allah tetapkan taat dalam kalimah taqwa, dan mereka ni wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, mereka yang lebih berhak dengan itu dan keluarga mereka memilikinya. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui dalam segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu ini sendiri. Asy-Sya'bi berkata kemudian, segala puji bagi Allah yang telah memberi keselamatan pada sahabat kami. Orang yang sakit tu dibaca ayat Quran, dia kata jangankan aku tak peduli lagi kamu sebut apa pun, tapi aku nak baca ayat ni. Orang sakit tadi sebut, dia baca ayat ni, wa alzamahumullah wa alzamahum kalimatat taqwa. Satu kalimah Allah iltizamkan pada orang, Allah tetapkan pada orang mukmin itu kalimat takwa dalam hidup mereka. Maksudnya aku sebut apa pun aku dah takwa pada Allah. Senang. Ini katanya orang mukmin tadi. Lalu Asy-Sya'bi kalau mana dengar saja begitu, Sya'bi kata apa dia? Segala puji bagi Allah yang telah memberi keselamatan pada sahabat kami ini dalam keadaan dia meninggal dunia, dalam maksudnya dia bersedia menghadap dengan Allah dalam keadaan kalimah yang terbaik pada diri dia. Alhamdulillah lah, kita dah baca qul huwallah pun tak sempat dulu. Kalau kita lah orang yang sebegini ni sampai peringkat walaupun penghujung dia sempat lagi baca ayat Al-Quran. Nak suruh, nak gambarkan yang dia ni betul-betul iltizam untuk menghadap di hadapan Allah SWT. Junaid disuruh mengucap 2 kalimah syahadah, 2 kalimah la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia. Lalu dia berkata, aku tidak lupa dengan kalimah itu dan aku akan membaca. Junaid di antara wali-wali Allah pun sama juga. Apabila dekat nak meninggal dunia, orang sebut la ilaha illallah. Jangan bimbanglah dia kata, aku tak lupa sebut kalimah ni. Aku dah rasa dekat nak meninggal dunia, aku akan sebut kalimah ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang akan meninggal dunia sepatutnya diajar membaca talqin dan syahadah. Ini kita ajar kalimah la ilaha illallah. Diriwayatkan daripada Abu Nu'aim Al-Hafiz, daripada Mahfud, daripada Wa'idah bin Asqa, bahawa Rasulullah SAW sabda, pergi kamu kepada orang yang akan meninggal dunia dan ajarkan membaca talqin la ilaha illallah. Kalau orang dekat nak meninggal dunia, kamu pergi jumpa dengan dia, kamu ajar sebut la ilaha illallah. Lalu beri dia kabar gembira berupa syurga. Bagi tahu ada dia, sebut la ilaha illallah ini, siapa yang boleh sebut la ilaha illallah ini,
syurga Allah yang terbentang luas untuk diri. Sebab pada dia demikian. Orang yang bijak ketika itu nampak aneh peliknya. Sedangkan syaitan ketika itu berada amat dekat dengan anak Adam. Demi Allah, pandangan malaikat maut lebih sakit daripada libasan 1000 mata pedang, dan roh tidak keluar sebelum seluruh anggota tubuh merasakan kepedihan kematian. Allahu Akbar. Maknanya roh kita ni tak akan keluar kecuali saat mana kita rasa semua kesakitan. Tak ada ruang yang tak sakit. Pegang segala tempat, semua sakit, barulah roh itu akan dikeluarkan daripada jasad kita. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Hadar al-malakul maut rajulan, qala fa nadhara fi qalbihi, falam yajid fi syai'an, fa fakka lihyihi, fa wajada tarafa lisanihi lasiqan bihanki yaqul la ilaha illallah, fa ghufira lahu bi kalimatil ikhlas." Ini hadis yang nak cerita tadi. Waktu mana malaikat maut datang nak cabut nyawa seorang ini, malaikat maut pergi ke hati dia. Malaikat pergi ke hati dia, tengok hati dia, fanadhara fi qalbi falam yajid fi syai'an, tapi dalam hati dia tak ada pun kalimah la ilaha illallah. Dalam hati dia kosong, jiwa dia kosong, dalam keadaan tak ada apa-apa. Dalam keadaan dia ni tak tahu nak bayangkan bagaimana saat dia nak menghadap depan Allah. Kemudian fafakka lihyihi, lalu malaikat maut ni tepuk bawah dagu dia, bawah janggut dia, lihyihi, fawajadahi tarafa lisan. Tiba-tiba malaikat maut itu nampak lidah dia bergetar. Lidah dia bergetar, melekat ke langit sambil memecah. Lisanin lasiqan bihamdi. Lidah dia naik la ilah, la ilah, naik lidah dia tersebut dengan terus la ilaha illallah. Sebab saja begitu, faghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Allah ampunkan dosa itu dengan dosa-dosa orang itu dengan kalimah thayyibah yang terakhir yang disebutkan. Kalimah yang paling ikhlas, dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimah yang baiklah. Berkata baik ketika melihat orang yang akan meninggal dunia ini tersambung pada ayat kami. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Kena berhenti awal sikit jemaah sebab zuhur awal. Jumaat awal. Pukul 1 tu dah Jumaat dah. Anda pula jauh hari ni ke Kuantan pula ni, sekejap lagi ni. Nak berbuka ke Kuantan. Pukul Jumaat sekejap lagi. Jadi mudah-mudahan doa ni insya-Allah. Doa anak buah yang ada di ICU. Jemaah yang tanya pasal madu tu, yang madu hari ni anak minta supaya yang bawa madu tu bawa tanah. Madu tersebut, madu tu anak sebut banyak kali. Kita tolong pada sekolah di selatan Thailand, dan dalam masa yang sama kita tolong di kita juga lah. Rahanskan buat amalan tiap-tiap pagi, buat amalan minum air madu. Minum air madu ni diajar oleh Rasulullah SAW. Dan madu ni pelajar-pelajar di selatan Thailand tu, mereka bangun dan mereka sujud selama lebih kurang 3 jam setiap hari. 3 jam sujud, doa pada Allah. Madu ni madu lain sikit daripada biasa dah. Dan anda sebut banyak kali dah kat sininya, dengan tujuan kita nak bantu mereka, dan pada masa yang sama kita boleh manfaatkan pada diri kita. Dan kalau Farhan sekali tanya yang terbaik madu ni untuk orang Asia, madu Asia. Madu yang terbaik ni bukan mahal harga tu tidak, tetapi di mana tempat kita tinggal, di situlah madu yang terbaik untuk diri kita. Ini kita kena faham konsep madu. Kadang-kadang kita kata madu yang mahal-mahal itulah yang baik. Madu yang mahal tu baik untuk bayar je, baik untuk bayar. Tapi madu yang sesuai dengan kita, di mana kita tinggal, di situlah yang kita ambil, di kawasan yang kita ambil, itu yang terbaik. Suatu madu ni berbeza-beza, warna dia berbeza-beza, keadaan dan kenikmatan dia itu sendiri. Ini cara yang kita buat amalan pada kita. Farhanskan ada jemaah minta nak dapat madu tu, nak dapat yang sana, insyaAllah. Yang keduanya, hari ini anak minta kutipan khusus sikit untuk pelajar anak-anak yang belajar di Langkawi dan juga di Shah Alam dan juga di Kelantan. Kita nak gabungkan, nak buat program kepimpinan belajar di Pahang. Kita buat program di Pahang bermula hari Isnin ni.
Jadi perlu pada dana sikit. Arahan sekian bagi sikit-sikit seorang, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan dapat meneruskan program tersebut, insya-Allah. Jadi anda nak buat kutipan khusus lah. Kalau Jumaat ada jalan dah tabung tersebut, insya-Allah untuk nak bagi dalam tabung tu pun boleh, nak bagi pada anda pun boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi marda Hadi Iskandar bin Mustafa. Allahumma shfi marda, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma yassir awladana fi imtihani SPM, khususan ila Anas Syahmi bin Saifur Rizal wa Nur Damirah binti Zaidi wa awladana fi imtihanihim. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir awladana fi imtihan hifdzul Quran. Allahumma yassir awladana fi hifdzul Quran. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.